telefon untuk kita sambung kuliah kita telah lalu, telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Nanti di mana hari itu kita dah masuk babul wudu, the chapter of purification, di mana saya telah berkongsi dengan tuan-tuan tentang makna wudu secara bahasa dan juga secara istilahnya, cara apa yang difahami oleh orang Arab dan juga secara apa yang terkandung dalam nanas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya. Maksud cara bahasa ialah apa yang difahami oleh orang Arab, di mana wudu ni maksud basuh. Orang Arab bila suruh basuh dia kata wudu, ha? Atau ada hadis yang mana sahabat Rasulullah SAW, antaranya Abu Hurairah, menyatakan Nabi membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala dan kaki dengan katanya wadda'a Rasulullah wajhahu summa wadda'a yadayhi ila mirfaqaihi thumma masaha bi ra'sihi thumma wadda'a rijlaihi. Wadda'a ni makna basuh. Sebab itu wudu ni makna basuh. Nabi membasuh mukanya, Nabi membasuh kedua tangannya hingga ke siku, Nabi menyapu kepalanya dan Nabi membasuh kakinya. Wadda'a ni makna basuh. Jadi al-wudu makna dia al-ghusl, basuhlah ya. Secara bahasa. Adapun secara syarak, wudu ni merujuk kepada suatu perbuatan ibadah, ya, suatu perbuatan ibadah yang mana merujuk kepada kita membasuh anggota-anggota tertentu dengan syarat-syarat, rukun-rukun tertentu, ya. Jadi saya dah beritahu dah maksud wudu secara bahasa dan secara syarak. Secara bahasa ni apa yang difahami oleh orang Arab, secara syarak apa yang dipahami menerusi nanas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kongsi juga hari itu hukum wudu, ya. Hukum wudu melihat kepada apa yang kita nak lakukan. Kalau kita nak lakukan perkara yang mewajibkan wudu, maka wajiblah wudu itu. Kita nak solat umpamanya, solat memerlukan wudu, di mana tidak sah solat melainkan wudu. La yaqbalullahu salata ahadikum illa bituhur. Kata Nabi dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima solat seseorang itu melainkan dia berwudu. Maksud bila kita nak sembahyang, wudu tu wajib, ya. Dan itulah asas kepada pensyariatan wudu, seumpama difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah. Wudu ni dalam surah Al-Maidah saja ayat ke-6, ya. Tidak ada dalam surah-surah yang lain. Ada benda Allah Ta'ala sebut banyak kali, ada benda Allah Ta'ala sebut sekali saja dalam Quran lah, ya. Ada benda Allah Ta'ala sebut 2 kali, ada berkali-kali, ada sampai puluh-puluh kali, ada sampai ratus-ratus kali. Terpulang lah, ya. Itu kitab Allah, ha? Jadi wudu Allah Ta'ala sebut sekali saja. Terus surah Al-Maidah ayat ke-6, di mana katanya, ya allazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, bila kamu nak solat maka basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga kedua sikumu. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki, ya. Surah apa tu? Al-Maidah ayat ke-6, ya. Itulah satu-satunya ayat tentang perbuatan wudu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis banyak ayat, dalam Quran satu saja. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Yang ketiga yang saya kongsi dalam kuliah sebelum ini tentang fadailul wudu, kelebihan wudu, ya. Di mana tadi wajib wudu kalau benda tu nak wudu, nak memerlukan wudu lain. Kalau benda tu tak wajib wudu, maka hukum wudu tu juga jadi sunnah. Nak baca Quran umpamanya, wajib wudu tak? Baca Quran, ada wudu boleh, tak ada wudu pun boleh. Maka berwudu pada ketika itu, yakni ketika nak baca Quran, hukumnya sunnah, ya. Berbezalah dengan nak menyentuh atau nak membawa Quran. Wajib ada wudu, maka wudu ketika itu jadi wajib.
Tapi kalau nak baca Quran, nak zikrullah atau nak buat benda-benda yang tidak wajib wudu, maka wudu hukumnya juga tidak wajib, ya. Dan ketiga saya kongsi tentang kelebihan wudu, fadailul wudu, the privilege of wudu, di mana ada banyak kelebihan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tentang wudu, ya. Menunjukkan bahawa ia satu ibadah yang besar. Sebab itu kita jangan hanya berwudu ketika nak solat saja. Biarlah kita berwudu setiap masa pada di mana-mana sahaja, ya. Nabi SAW tanya Bilal, ya Bilal, hadis ni bi arja amalin amil tahu fil Islam fa inni sami' dufna lak fil jannah, ya, dalam hadis Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah. Tapi tanya, wahai Bilal, aku dengar tapak kakimu dalam syurga, apa yang kamu buat dalam Islam ni? Apa yang kamu rasa terbaik sekali yang kamu buat? Dia kata, ma'amiltuhu arja amalan indi illa anni lam atatahhar sa'ata. Itu hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis Abi Dawud, Nabilah bagi jawapan yang berbeza. Dia kata, ini ma'amiltu amalan arja indi fil Islam ghairu anni lam u'azzin qattun illa salaitu rak'atain wala asabani hadasun illa tawaddatu indah, ya. Dia kata, aku dalam Islam ni aku rasa terbaik sekali aku buat ialah aku tidak azan melainkan aku solat 2 rakaat. Mana solat qabliyah tu lah, ya. Sebab itu sebahagian qabliyah dia tidak muakkad, tapi sebaik-baiknya kita lakukan. Macam solat sebelum maghrib, ya. Solat sebelum isya, ya. Azan saja semayang. Azan saja semayang. Bila kata waktu lah saya ingat aku buat. Satu lagi ialah aku tidak berhadas melainkan aku akan berwuduk pada ketika itu. Maksudnya bila ni dia jaga wuduk all the time, ya. Jadi kita pun samalah, ya, insya-Allah taala. Di samping ada banyak lagi lah kelebihan-kelebihan wuduk yang lain, ya. Orang yang berwuduk di dunia pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dan dihimpunkan dalam keadaan tubuh badannya yang bercahaya. Itu juga salah satu daripada kelebihan wuduk. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana satu hari Nabi SAW menziarahi kubur sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Lepas Nabi ziarah tu, Nabi pun katalah pada sahabatnya, ya, waditu anni law ra'aitu ikhwanana, aku rasa macam nak tengok je saudara-saudara kita. Maka sahabat bertanya, awal sana ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara kamu hai Rasulullah? Nabi kata, antum ashabi, kamu ni sahabat aku. Walakin ikhwani alladhi lam ya'tu ba'du, saudara-saudara aku ialah orang yang tak datang lagi, dia akan datang selepas aku, ya. Maka sahabat bertanya, macam mana kamu nak kenal orang yang datang selepas daripada kamu, sedangkan kamu sudah tidak ada, kamu dah mati, kamu tak tengok pun. Jadi macam mana kamu nak kenal umat selepas kamu, ya. Kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'duka ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal orang yang belum datang lagi melainkan selepas ketiadaanmu wahai Rasulullah? Ialah Nabi dah wafat, kan. Dalam pada tu ada lagi kepercayaan kata Nabi ni berjalan. Saya pernah baca satu buku tasawuf, dikatakan Nabi yamshi fil kaun, Nabi ni berjalan di atas muka bumi. Kalau Nabi berjalan, macam mana Nabi tak kenal umat dia? Dia ada kepercayaan seumpama itu, tuan. Kata Nabi ni tak mati. Kerana Rasulullah yamshi fil kaun, Nabi ni berjalan aja di muka bumi. Dia boleh jumpa siapa yang dia mau, dia boleh bersama siapa yang dia kehendaki. Sampai ada ajaran macam tu, ya. Nabi wafat, ya. Nabi tidak ada bersama kita, dan Nabi tidak mengenali kita. Sebab itu bila sahabat tanya, macam mana kamu nak kenal sahabat kamu yang telah sebab tu sahabat tanya, macam mana kamu akan kenal umatmu yang akan datang selepas ini, sedangkan kamu sudah tidak ada? Nabi pun tanya balik sahabat dia,
ara'aitum law anna rajulan lahu khailun duhmun buhmun aya'rif khailah. Nabi kata, Nabi buat perumpamaan lah ya. Nabi kata kalau seseorang tu dia ada kuda, ada sebahagian kuda dia ni ada sopak-sopak pada kulitnya, ada macam bintik-bintik pada kulitnya, bintik-bintik putih. Ada kuda kan kat dahi ada apa tu, dipanggil ghur, ada tanda-tanda lah pada badannya. Kalau orang tu ada kuda yang banyak, ada beberapa kuda dia ada tompuk-tompuk pada badannya, agak-agak dikenal tak kuda tu? Sahabat kata na'am, ya, dia akan kenal. Kazalika ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjali min atharil wudu. Dan begitulah keadaan pada hari kiamat. Aku akan kenal umat aku. Kat dunia aku tak kenal lah, pasal aku dah tak ada. Tapi esok-esok Nabi kata aku akan kenal mereka. Seumpama kuda-kuda yang ada tompuk-tompuk pada badannya, umat aku pun begitulah, akan ada tompuk-tompuk cahaya pada badannya daripada hasil dia berwudu. Muka kita bercahaya kerana kita wudu basuh muka. Tangan atau lengan kita bercahaya kerana kita basuh lengan. Kaki kita bercahaya, kepala kita bercahaya. Jadi dalam satu badan tu ada tompuk-tompuk cahaya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi percayalah. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, bila dia wudu dia berlebih-lebihkan. Ya. Wasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil adud. Wa ghasala rijlahu yusra hatta ashra'a fil adud. Ya. Wa masaha bi ra'sihi wa ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fi saq. Wa ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fi saq. Ya. Faqala sami'tu an-nabiy yaqul innakum yawmal qiyamah ghurrun muhajjalun faman istata'a yutil ghurratahu falyaf'al wa tahjilah falyaf'al. Abu Hurairah bila dia wudu, dia basuh tangan dia lebih-lebihkan sampai ke lengan. Kita sampai siku je kan? Dia lengan, sampai lengan dia basuh. Kanan, kiri pun sama, sampai lengan. Sabu kepala. Basuh kaki sampai ke betis. Patut sampai buku lali saja. Ini sampai ke betis, kanan kiri. Dia pun kata, aku dengar Nabi kata, esok-esok kita akan bercahaya, tahjil, ghurrah, macam kuda tu lah ada sopak-sopak pada badan. Kita pun ada sopak-sopak pada badan, tapi bukan sopak penyakit, cahaya. Hari kiamat nanti orang yang berwudu akan bercahaya. Maka siapa yang boleh melebih-lebihkan cahaya itu, maka lebihkanlah. Jadi kita ambil wudu tu, digalakkan kita, dia panggil italatul ghurrah wa tahjil. Nanti kita belajar dalam sunat wudu, digalakkan kita italatul ghurrah wa tahjil. Mana melebih-lebihkan tempat-tempat ghurrah dan tempat-tempat tahjil. Tangan, kaki, ya. Kepala, muka, jangan sampai muka saja, lebihkan sampai ke telinga, ya. Sementara telinga memang daripada kepala. Jadi nampak? Jadi bercahaya pada hari kiamat nanti, ya. Umat Nabi Muhammad bercahaya. Itu antara kelebihan berwudu. Jadi siapa yang berwudu di dunia, dia akan cahaya di akhirat. Kat dunia tak nampaklah cahaya itu, ya. Baik, 3, ya. Kemudian malam ni insya-Allah kita akan masuk fardu wudu. Ada nak tanya kat itu? Naik sikit. Hujan panas. Tekak pun sakit dia. Bismillah. Tadi buka belakang. Oh. Sakit dekat lah tu. Ya. Baik, ada soalan? Tak ada, Tak ada, we straight forward lah. Fardu wudu ada 6, ya. Niat. Dalam mana-mana ibadat mesti ada niat. Kerana niat ni membezakan antara ibadat dan adat. Siapa yang tidak niat, maka tidak sah ibadat tu. Bukan hanya wudu, mandi wajib, ya. Tayamum, semaya, puasa, haji, zakat tak wajib niat. Niat zakat. Ada wajib niat, sorry. Untuk membezakan antara zakat dan sedekah, wajib kita niat bahawa ini ada zakat kita, ya. Mana ibadat ni
sebahagian besarlah daripadanya, ataupun kita boleh kata keseluruhannya memerlukan niat. Mana kita perlu niat untuk nak menyatakan ini adalah ibadah. Sebab wuduk contohnya, selain daripada kita membasahkan badan kita dengan sebab wuduk, kadang-kadang kita juga membasahkan badan kita dengan sebab-sebab yang lain. Lepas makan nasi, basuh tangan juga. Betul tak? Ya. Ataupun kita sentiasa membasuh tangan kita, tapi adakah itu wuduk? Tak, kita tak niat wuduk waktu itu, maka tak jadilah wuduk. Tapi kalau kita basuh tangan dengan sebab kita niat nak wuduk, dia jadi wuduk. Kita basuh muka, many times we wash our faces, kita selalu basuh muka. Tapi adakah semua basuh muka itu wuduk? Tidak. Hak mana kita niat kita basuh muka wuduk, itulah yang jadi wuduk. Itu membezakan antara ibadah dan bukan ibadah, ya? Niat tu fungsi niat. Tabyizul adat anil ibadat, membeza antara adat dan ibadat. Kalau kita niat ibadat, jadi ibadat. Kalau kita tak niat ibadat, dia hanya adat semata-mata, ya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka disuruh ataupun diperintahkan untuk menyembah aku, melainkan supaya mereka ikhlas, ya. Niat tu ayat tentang niat. Hadis Nabi SAW dalam Bukhari Muslim, hadis pertama dalam Sahih Al-Bukhari, hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin, hadis pertama dalam hadis 40 Nawawi, ia hadis Umar Al-Khattab. Innamal a'malu binniyat, amalan itu dikira berdasarkan daripada niat. Kita niat ibadat, jadilah dia ibadat. Kita tak niat dia ibadat, tak jadilah dia ibadat. Kita niat kerana Allah, jadilah ia diterima oleh Allah. Kita tak niat untuk Allah, dia tak diterima oleh Allah. Niat ni amat penting sekali. Niat nak buat benda baik, tak terbuat, mungkin dengan sebab tidak mampu, mungkin dengan sebab tak sempat, Allah Ta'ala beri pada seumpama kita melakukannya, ya. Fungsi niat tu amat penting sekali. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, bab pertama ialah babul ikhlas, bab niat tu. Babul ikhlas ni mana bab niat, ya. Betapa penting. Dulu Nabi kata ada satu golongan dia nak pergi serang Kaabah. Ulama khilaf lah, ini adakah geng-geng Abraha ataupun selainnya. Sebab kata bukan Abraha, tak tahu. Hadis Muslim daripada Aisyah. Nabi masuk hadis awal lagi dalam Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, yaghzu jayshunil Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ard khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Faqalat kaifa ya Rasulullah, ya, wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala an-nabi, jadi hadis tu khusifa bi awwalihim wa akhirihim supaya ba'suna ala niyatihim. Aisyah kata, Nabi kata, dulu-dulu ada satu tentera dia nak hancurkan Kaabah. Ulama khilaf lah, masa geng Abraha dulu ke ataupun mungkin sebagian kata ni bukan Abraha, tak disebut, mungkin ada satu geng yang lain. Sebab Kaabah ni boleh jadi ada tentera lain nak menghancurkannya, ya. Jadi bila dia nak pergi menghancurkan Kaabah, di pertengahan jalan mereka ditimpa ribut, lalu mereka hancur pada waktu itu. Jadi bukan Abraha lah sebagian kata, sebab Abraha dihancurkan oleh Ababil. Hak ni Nabi tak sebut Ababil, Nabi sebut dia dihancurkan oleh taufan, ribut, ya. Diterbalikkan bumi macam tu lah, habis mereka sebelum mereka sampai di Kaabah. Jadi Aisyah bertanya, khusifa bi awwalihi wa akhirih, makna siapa yang ada dekat dengan tentera tu semua kena belaka. Jadi Aisyah terkejut, takkan kena belaka kot, mesti ada orang yang tak terlibat dengan mereka. Yalah, bila Allah Ta'ala nak turun satu azab, kadang-kadang orang yang tak terlibat pun kena juga. Ini sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya? Sebab itu kita tidak digalakkan pergi ke tempat-tempat maksiat, walaupun kita tak buat maksiat. Yang buat Allah Ta'ala turun bala pada waktu itu, kena dengan kita-kita. Ini pun sama lah. Khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Nabi kata siapa yang ada di awal, siapa yang ada di akhir, semua kena. As long as dia dekat situ, kena berlaku. Jadi Aisyah kata, macam mana boleh begitu? Wa fihim aswaquhum wa laysa minhum. Kalau nak ikut dekat-dekat dengan mereka, kadang-kadang bukan juga di kalangan mereka. Dia lalu ke satu kampung, kena belaka kampung tu. Dia tak logik lah, ya. Fihim aswaquhum wa laysa minhum. Kadang-kadang yang ada itu mereka lalu di satu pasar, pasar-pasar tu kena sekali. Macam mana ni wahai Rasulullah? Nabi kata khusifa bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Mereka akan diazab sekaligus, sama. Hak kena, hak terlibat apa, hak tak terlibat kena berlaku.
Tapi pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan dalam menurut niat-niat mereka. Siapa yang ikut buat ni dia kena, siapa tak ikut dia tak kena lah. Mungkin kat dunia dia kena, tapi Nabi kata di akhirat Allah Ta'ala akan beza-bezakan. Allah Ta'ala akan asing-asingkan, melihat kepada niat dan amalan mereka. Ya. Niat ya, niat penting sekali. Dan niat ni very simple. As long as kita buat satu benda, memang kita niat untuk ibadat, jadilah dia ibadat. Bila kita berwudu, kita niat ia wudu, maka jadilah wudu. Ya? Umpama kata Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, an-niyah al-azmu ala fi'li syai', wa man nawa wa man azama ala fi'li syai'in fa huwa nawi. Man qa'ada lil wudu faqad nawa al-wudu. Ya? Niat-niat ni ialah kita azam, kita qasad dalam hati kita, kita nak melakukan sesuatu. Ya. Dan bila kita duduk untuk wudu, kita sudah berniat wudu. Syarat niat wudu tiap hari baca dengan mulut, aku ambil wudu kerana Allah Ta'ala. Niat bukan di mulut, niat di hati. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Wasit, niat juga tak ada syarat sebut dengan hati. Hati kita baca, aku ambil wudu. Bukan macam tu, niat bukan dibaca dengan hati. Niat ni adalah apa yang ada dalam hatimu, itulah niat. Bila kita wudu tu, memang kita niat nak wudu, wudulah dia. Walaupun kita tidak membaca dengan mulut dan juga tidak membaca dengan hati. Kerana syarat niat ni bukan membaca, tidak baca dengan mulut, tidak membaca dengan hati. Cukup kita tahu dengan apa yang kita buat, ataupun lintasan hati kita. Bila basuh muka, lintaskan di hati kita, aku berwudu kerana Allah. That's it. Dan begitulah ada ibadah-ibadah yang lain. Semayang pun sama juga. Walaupun mazhab Syafi'i mensyaratkan niat ketika takbiratul ihram, tapi umpama kata Imam Al-Ghazali, bukannya membaca dengan hati, la nuzum al-kalimat, bukan baca Allah, hati pun baca aku semayang fardu isyak, baca dengan hati, bukan macam tu. Kita angkat takbir Allahu Akbar, masa tu kita tahu apa yang kita buat. Aku semayang fardu zuhur sekarang, lintasan hati, that's it. Orang nak baca dengan hati, ada orang mudah, ada orang susah. Allah, nak baca dengan hati, aku semayang tu sampai lambat tu, tarik panjang tu. Sedangkan takbiratul ihram sunat ialah secara qasar, Allahu Akbar. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar, dalam Al-Majmu', ya, satu tempat niat mesti dipercepatkan ialah ketika takbiratul ihram. Adapun pada waktu-waktu yang lain disunat memanjang mad. Allah, bila nak rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baca anju selu-selu, Allahu Akbar, sujud. Baru bersujud, Allahu Akbar. Tapi takbir, Allahu Akbar. Ya. Dia panggil tamtid. Takbir pada waktu-waktu yang lain dalam sembahyang digalakkan tamtid, mana baca secara panjang. Ketika takbiratul ihram digalakkan baca secara qasar, mana baca very fast. Ya. Tapi dengan sebab kita duk cari niat, sepatut kita baca pendek, dia baca panjang. Ya. Allahu Akbar. Boleh jadi makruh. Ya. Tidaklah batal sembahyang, tapi makruh lah. Niat ya, apa-apa saja kita lakukan, niat kita penting. Dan kita dituntut supaya sentiasa memperbetulkan niat kita. Apa-apa kita buat, betulkan niat kita buat kerana Allah. Dan buat kerana Allah ni kadang-kadang tak semestinya kita menolak habuan dunia yang diberikan secara ikhlas kepada kita. Abu Bakar As-Siddiq dalam Umar Al-Khattab dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW memberikan sebahagian daripada derma kepadanya. Dia berkata, berilah kepada orang lain yang lebih berhajat. Aku buat ni kerana Allah. Dia menjawab macam tu. Nabi pun kata, jika sampai kepadamu daripada pemberian orang lain, kamu tidak meminta-mintanya dan mengharap-harapkannya, maka ambillah, ia adalah rezeki Allah kepada-Mu. Maka kata anaknya Ibnu Umar, selepas beritu Umar tidak menolak lagi sebarang pemberian yang diberikan kepadanya. Ialah dia rajin kan, tolong sana tolong sini. Nabi pun berilah sedikit habuan kepadanya. Dia kata, aku tak nak, aku buat kerana Allah.
A'ti man huwa afqar minni, berilah kepada orang lain yang lebih memerlukan daripadaku. Dia takut menjejaskan keikhlasan. Nabi kata tak apa, ambil. As long as orang bagi padamu ikhlas, kamu terimanya dengan ikhlas. Ya. Dia tidak menjejaskan keikhlasanmu sama sekali. Dan samalah dalam hak ehwal yang lain. Kalau nak kira tak ikhlas, kita kerja ambil gaji tak ikhlas lah. Kan? Mufti-mufti semua ada gaji tak ikhlas lah. Buat kerja Allah Ta'ala. Ha? Walau bagaimanapun kita dituntutlah apa-apa kita buat biar bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan buat kita buat kerana benda tu. Baik. Nombor 2 bahasa muka ya. Ni Allah Taala sebut dalam Al-Quran tu lah. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu wudu basuh muka kamu. Muka ni daripada atas, daripada tempat tumbuh rambut, ujung dahi lah. Ya. Dahi saya luas kot. Sebab kepala saya dah nak botak. Ya. Orang dahi luas kan. Kalau rambut dia ada kat sini, dahi tak kira kat sini. Kebiasaannya dahi ni 4 jari, atas tu kira dahi lah, walaupun dia tak ada rambut. Ya. Daripada situ dia basuh muka. Sampai ke dagu. Dagu bahagian hadapan dia. Depan. Ni dagu kita. Secumpuk dagu ni tempat tumbuh janggut. Ini tempat yang wajib. Belakang dagu ni tak wajib. Ya, ni yang wajib dagu kita. Sebab itu janggut kita wajib dibasuh. Jika janggut tebal, cukup dengan kita membasah-basahkan sahaja. Sebagai ulama mewajibkan takhlil, mana kita mentakhlilkan. Tapi kalau janggut kita tidak ada ataupun janggut kita nipis, wajib menyampaikan air ke dalam kulit. Kalau janggut tebal, air tak sampai kulit tak apa. Cukup sekadar janggut saja, kerana janggut ni sudah menggantikan dagu kita. Ya? Tapi kalau janggut nipis macam saya ni, kena sampailah dekat kulit dagu. Tapi kalau janggut tebal, janji, dia kata tebal dia tu. Orang lain semua tak ada janggut. Ada janggut tebal. Tebal cukup kita basuh muka, janggut tinggal tekan. Kita basuh, lepas tu takhlil sikit macam tu. Ya. Memasukkan jari ataupun buat macam tu. Bagi air tu meresap ke janggut-janggut kita. Walaupun tak kena dagu kita. Kalau janggut tebal lah, tak wajib basuh janggut. Janggut sudah cukup. Ya. Itu pun di bahagian pangkal janggut. Janggut tebal sampai ke dada, sapu semua janggut. Itu sunnah. Tapi sekadar memadai basuh di bahagian janggut yang ada di bahagian dagu sahaja. Tapi kalau basuh lebih pun tak apa, tak salah. Sampai jangan berlebih-lebihan jadi makruh pula. Tapi sekadar membasuh. Ya. Jadi itu hak muka. Lebar antara 2 cuping, bukan cuping, apa ni? Dia panggil apa? Orang Arab panggil syahmah. Syahmatul uzun. Kita panggil apa? Anak telinga kot. Lebar anak telinga ya. Bila basuh, sekaligus. Agak-agak rata lah. Jangan cek depan cermin pula. Tak kali basuh tengok cermin. Rata tak rata. Tak perlu. Islam larang. Tak kalau seumpama itu. Kita basuh sekaligus, kita rasa macam dah rata. That's it. Ya. Anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Ya. Masuklah cyber semua. Melainkan cyber wanita yang panjang tak wajib. Cukup sekadar membasuh di bahagian sini saja. Dia panjang ni kan. Tak wajib basuh semua cyber. Sini cukup. Basuh sini saja. Apatah lagi rambut-rambut di bahagian atas, tak payah tarik. Tak perlu. Basuh muka, that's it. Tak ada tarik cyber. Betul tak? Ada orang di hantar video seorang ustaz kata wajib membasuh sideburn walaupun wanita. Sideburn berjeda tu kan basuh. Saya kata tak wajib. Sebagian kata wajib, sebagian kata tak wajib. Pendapat yang kuat ialah tidak wajib. Cukup sekadar bahagian tumbuh rambut saja. Dan janggut lah, janggut tumbuh dekat janggut, dekat dagu, basuh semua wajib. Sekadar tempat tumbuh rambut saja. Ya. Tapi kalau dia nak ambil yang wajib, terpulang lah. Jadi saya kena awal post dalam grup keluarga. Tak sah sebenarnya kita ni. Pasal saya pun sebelum ni tak basuh. Sah insyaAllah saya kata. Tak semua ulama kata wajib ya. Sebab kata tak wajib. Mazhab Syafi'i ada kata wajib, ada kata tak wajib. Baik. Macam ada setengah tu dia kata kita sembahyang ni banyak tak sah. Kenapa? Balik dia lagi cium surah dalam, mawancing.
kan. Susah lah kita. Dia fikir tak sah semayang. Alamak, aku dah semayang dulu ni tak pernah cium seluar dalam, tak sah. Buat apa nak cium seluar dalam? Biarlah dia nak bau pun. Tinggal lepas kencing, tak keluar kencing. Titik dua keluar kadang-kadang tu. Tapi kita tidak suruh cari hal seumpama itu. Dan dia termasuk dalam takalluf. Islam melarang takalluf. Ya. Sementara najis-najis yang seumpama itu dimaafkan. Kita pun tak boleh suruh ambil tahu pun. Sampai suruh cium seluar dalam tu pasal apa? Sikit-sikit tak sah, sikit tak sah. Sial lah awam kalau gitu. Fik ni ada kelenturannya, ya. Ada seorang ustazah masyhur wanita lah, dia ustazah perempuan tu kan. Sama juga, dia kata perempuan kadang-kadang pergi pasar raya ambil wudu tapi tak basuh kemaluan. Wajib basuh kemaluan kerana katanya cecair yang keluar pada faras kemaluan adalah najis. Ada ulama kata najis, ada ulama kata tak najis. Pendapat kuat kata tidak najis kerana tidak ada dalil. Asal-asal benda itu suci. Mereka jika ada dalil kenajisannya. Ada ulama kata najis, dia kias di atas air kencing. Tapi pendapat kuat kata tidak najis. Jadi tak payahlah nak merasa orang awam mengatakan ia tidak najis. Ya. Dia kata tidak najis sama sekali. Ya. Tapi kalau nak basuh digalakkan. Tapi jangan kita kata orang sembahyang tak sah. Risau orang kan. Dia nak alamak aku muja lah pergi pasar raya kadang-kadang ambil wudu je tak basuh kemaluan. Dah tak kencing nak basuh kemaluan buat apa? Cecair yang keluar pada faras, basahan-basahan faras, rutubatul farji adalah najis. Semua ulama kata najis juga sebab kata tak najis. Jadi dalam hal yang furuk yang tidak ada dalil secara khusus yang hanya base kepada qiyas atau hal seumpama itu, kebiasaannya ulama tidak sepakat. Dan ulama pun tak bahas panjang lebar pun. Kalau betul-betul ada nas, tak boleh, mesti dielakkan. Tapi macam air kencing, walaupun ada nas, confirm, sepakat ulama najis, percikan-percikan najis, termasuk dalam najis yang dimaafkan. Kan? Najis ni ada benda betul-betul najis. Itu tidak ada toleransi. Ada benda yang tak disepakati. Najis kat ia, tidak najis kat ia. Confirm najis pun, kalau sedikit dia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Apatah lagi yang tidak disepakati, tidak ada dalil seumpama itu. Jadi janganlah kita resah-resah orang awam. Ya. Saya berani cakap pasal saya memang bidah fiqh. Jadi penting ya, balik pada yang tadi, niat tadi ya. Basuh muka ya. Muka atas bawah, kanan kiri. Ya. Bulu kening walaupun tebal, tak payah digonyong-gonyong nak sampai, tak payah. Bulu kening tebal mana lah sangat. Basuh desin. Janggut kalau tebal, desin. Goyang-goyangkan sedikit, tahlil. Kalau nipis, barulah kita ratakan. Itu saja. Kan? Saya ingat muka tak ada isu kan. Basuh tangan hingga ke siku. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah Ta'ala sebut basuh tangan sampai ke siku. Ya. Ada ulama kata siku bukan anggota wudu. Jadi kalau tak basuh siku pun tak apa. At least sampai ke siku. Sampai ke siku. Sebab siku kita besar kan, besar pungguk dia kan. Jadi kalau kita basuh sampai ke siku, mula-mula siku ni okey dah. Sebagai kata siku termasuk. Dan itu standard dalam mazhab Syafi'i. Bila basuh sekali dengan siku sekali lah. Dan sepakat para ulama, umpama dalam hadis-hadis wudu, membasuh tangan hingga ke siku adalah wajib. Siku tu ulama tak sepakat lain, ada kata wajib. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang kata tak wajib siku tu. Tapi air tu mesti sampai ke siku. Sebab Allah Ta'ala kata basuh tangan sampai ke siku. Jadi adakah siku itu termasuk anggota wudu ataupun tidak? Sebab kata anggota wudu, sebab kata tidak. Tapi mesti sampai ke siku. Bukan keseluruhan siku. Perkataan tu ya. Tapi sebaik-baiknya kita sapulah juga siku, basuhlah juga siku tu ya. Dan lebih-lebih ke arah sampai ke pertengahan lengan ya, macam perbuatan Abu Hurairah. Tapi kalau tak lebih-lebih kamu tak apa juga, boleh juga. Baik.
Sebab majoriti ulama kata digalakkan melebih-lebihkan basuhan. Tapi saya tak nafi segelintir kata tidak digalakkan, tak sunnah. Sebab yang kata berlebihannya hanya ada 1-2 hadis sahaja daripada Rasulullah. Adapun sebahagian besar daripada hadis Nabi tidak dinyatakan Nabi melebih-lebihkan basuhan. Jadi kata melebih-lebih basuhan ni tidak sunnah. Kalau sunnah pun sekali-sekala saja, tapi not all the time. Ada juga pendapat macam tu. Tapi saya kira majoriti para ulama kata sunnah tahjil atau italatul wurrah, memanjangkan tempat anggota basuhan sepanjang masa setiap kali kita berwudu, ya. Azan dulu lah.
La haula wala quwwata illa Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Di dunia wal akhirah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Jadi basuh muka tadi, basuh tangan hingga ke siku ya. Basuh daripada jari ke siku dan lebihkan sedikit. Itu lebih baik. Kanan dan kiri ya. Dahulukan yang kanan, kemudian kiri. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kemudian sapu kepala, mashu ras. Ini juga disepakati oleh para ulama, ia adalah wajib kerana Allah Taala sebut dengan jelas dalam surah Al-Maidah ayat 6 berkenaan. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala-kepala kamu. Ya, soalnya macam mana nak sapu ya? Ada 3 kali, ada 3 cara Nabi sapu. Pertama ialah Nabi sapu keseluruhan kepala. Depan ke belakang, belakang ke depan. Ya? Dengan kedua-dua tangan. Depan ke belakang ke depan. Dalam beberapa hadis, antaranya hadis Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Zaid, masahan Nabi ra'sahu biyadaihi aqbal bihima wa adbar pada amin muqaddam ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafah summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Katanya Nabi membasuh kepalanya dengan kedua-dua tangan ya. Depan ke belakang, belakang ke depan. Boleh juga yang kedua ialah Nabi membasuh keseluruhan kepalanya, tapi bermula daripada tengah turun ke bawah, tapi masih keseluruhan kepala. Itu hadis Rubaiyah bintu Ma'awis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan beberapa riwayat yang lain. Boleh juga daripada atas turun ke bawah, 12 tangan tapi masih keseluruhan kepala. Tadi depan, belakang depan. Ni daripada atas turun ke bawah. Rambut tak bergerak. Kalau tadi bergerak dah rambut kan. Ini tak bergerak rambut, letak atas turun bawah saja. Tapi masih keseluruhan kepala. Itu cara yang kedua. Yang ketiga ialah Nabi membasuh sebahagian kepalanya dan sebahagian serbannya ya. Kata Mughirah, masahan Nabi ala ra'sihi wa imamah wa khuffain. Masahan Nabi binasyatihi wal imamah wal khuffain. Itu hadis Abi Dawud. Nabi membasuh sebahagian kepalanya dan serbannya dan khufnya. Maksudnya Nabi sebahagian kepala, sebahagian serban. Kalau serban lah, kalau kopiah lah ya. Mana Nabi tak buka dia punya serban, Nabi tak buka dia punya kopiah ha? Jadi kita lah, kita pakai kopiah macam ni kan. Sapu sikit, lepas tu sapu, lebih sapu sapu apa sapu serbannya ataupun sapu serbannya sahaja. Ada juga riwayat Nabi sapu serbannya sahaja. Itu hadis Amru, betul, hadis Amru bin Auf ya, yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Masahan Nabi alal imamah wal khuffain, Nabi sapu di atas serbannya sahaja dan khufnya. Mana Nabi tak sapu rambut. Tadi sapu rambut sikit ataupun bahagian dalam, kemudian sapu serban atau kopiahnya. Ini Nabi sapu di bahagian serbannya sahaja tanpa mengenakan rambutnya. Ada juga riwayat seumpama itu ya. Jadi 4 cara basuhan Nabi ya. Yang terbaik ialah sapu sapu seluruh kepala ya, sama ada depan ke belakang, belakang ke depan atau tengah ke bawah, sebaik-baiknya.
Tapi kalau sapu sebahagian, tidak mengapa, sah. Seumpama di standard kalau mazhab Syafi'i, sebahagian kecil kepala sudah cukup. Sebaik-baiknya keseluruhan kepala. Kalau kita nak sapu sebahagian kecil daripada kepala, sapu juga serban kita atau kopiah kita. Seumpama dia lakukan oleh Rasulullah. Nabi tak sapu kepala sebahagian saja, sekali dengan serban. Tapi kalau sapu semata-mata atas serban, elakkan. Kerana sebagian ulama kata sah, sebagian ulama kata tak sah. Standard mazhab Syafi'i tak sah. Kena sapu juga rambut walaupun sedikit. Itu lebih baiklah ya. Boleh. Ada 4 cara sapu kepala Rasulullah ya. Yalah, kadang-kadang kita air sejuk, jauh-jauh jam macam ni kan. Kita tak nak kena air. Air boleh kena muka, boleh kena tangan. Tangan kepala tak nak kena. Nak sapu kepala saja, nak sapu kopiah saja. Terpulanglah ya. Ada ulama kata boleh. Tak ada nasnya. Tapi sebaik-baiknya jangan hanya sapu di kopiah, tanpa sapu di kepala. Sapu jugalah kepala. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi. Seumpama diriwayatkan dalam beberapa nas dan Sunan Ibn Abi Syaibah, ada kalanya dia tidak membuka tudungnya, dia hanya menyapu di atas tudungnya. Ya. Sekali-sekala bolehlah, tapi jangan selalu kan. Baik. Basuh kaki. Itu of course lah ya. Ujung sekali Allah Taala kata wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh keseluruhan kaki sampai buku lali. Sebaik-baiknya sampai betis sikit, lebihkan. Macam tadi lah ya, berisi itolatil ghurah tadi, lebihkan. Dan tak boleh kita sapu kaki sahaja, melainkan kita sapu di atas token atau khuf baru boleh. Kalau kaki kita tidak pakai apa-apa, wajib membasuh kaki keseluruhannya. Dan pastikan kaki kita tu rata air. Kerana ada sahabat Nabi SAW, bila dia basuh kaki, air tak rata. Dia punya buku lali, dia punya tumit tak kena. Nabi nampak dan Nabi tahu. Atas Nabi menjerit dengan sekuat hati, dengan katanya, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Ya, tumit yang tidak terkena air wudu, esok ia akan dibakar oleh api neraka. 2 kali Nabi kata. 2 atau 3 kali. Bagai lain tak ada penekanan sangat sebab kita mudah. Kaki ni kadang-kadang dia boleh bawa pada tak kena. Tapi ialah kadang-kadang kita ni tak boleh tunduk, kita faham. Bukan semua orang boleh tunduk gosok kaki kan. Hatta saya pun tak boleh tunduk, kena angkat kaki naik baik. Tapi gosok jugalah. Ada orang nak tunduk pun tak boleh, nak angkat kaki pun tak boleh. Jadi ulu je lah kaki tu. Tapi make sure dia rata lah. Dia rata ya. Terpulanglah nak gosok-gosok kaki kita kat betis ke, as long as kita ratakan. Itu yang penting ya. Yakin dia rata. Tapi kalau ceh gitu takut tak rata ya. Dan kalau pahit kuat, buka pahit kuat, tu ingat rata belaka ke? Ada dak. Lepas tu pahit tu jangan buka kuat sangat, buka biasa je. Lepas tu ratakan, insya-Allah taala. Dan akhir sekali tertib lah ya. Tertib ni maksudnya mendahulukan yang didahulukan, melambatkan yang dilambatkan. Majoriti kata wajib, segelintir kata tak wajib ya. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tertib tak wajib. Basuh kaki dulu pun tak apa. Tapi saya kira sebahagian besar ulama yang lain, terutama yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i, tertib itu wajib. Kerana Allah Ta'ala sebut secara berurutan dalam Quran. Dan Nabi SAW pun tidak ada riwayat baginda berwuduk secara tunggal terbalik ya. Tapi kadang-kadang teori saja. Saya berkawan dengan orang mazhab Hanafi di Masjid Mambak Huda tu memang Masjid Hanafi, walaupun Masjid Hanafi celup-celup, ada yang Syafi'i pun. Tapi saya tak tengok pun dia orang wuduk tunggal terbalik. Dia orang wuduk sama juga. Cuma theoretically mengikut pendapat mereka tidak wajib. Tapi dari sudut practically biasa dia buat juga ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi tertib ya. Ibda' kama pada Allahu bihi. Nabi sebut hadis Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Dulukan yang apa Allah Ta'ala dulukan, lambatkan apa yang Allah Ta'ala lambatkan. Of course lah, anggota-anggota yang didahulukan oleh Allah, maka kita dahulukan juga ya. Kalau ya, kita tak buat lah tunggal terbalik, kita biasa ikut tertib ya. Jadi kita dah bincang fardu wuduk. Next nanti kita bincang sunnah wuduk lah pula, insyaAllah ta'ala. Ada soalan lah? Tak ada. Kalau tak ada, kita sambung lah next kuliah, insyaAllah ta'ala. Sikit sebanyak pasal kita pada malam ini, mudah-mudahan jadi satu ibadah kepada kita dan dapat kita perbaiki lah ya, ibadah kita.